Dan kita teruskan lagi dengan peserta yang kedua. Dipersilakan Alfa Arisa Akma binti Ahmad Kamal dan Iris Afifi binti Syahril Azizi dari SK King George V Negeri Sembilan. Dipersilakan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Umpama seberkas penyapu lidi yang dipatah-patahkan tetapi tidak akan patah. Namun, jika sebatang lidi dipatahkan, sudah tentu ia akan patah dan berderai di atas lantai. Terima kasih pengacara majlis, barisan juri profesional, para tetamu kehormat seterusnya, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Begitulah perumpamaan Melayu lama yang semestinya menjadi pengajaran buat kita semua, seperti mana saya utarakan pada awal bicara tadi. Bertemu kita kembali di gelanggang pidato. Bicara kita pada kali ini adalah bersandarkan kepada tajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Secara umumnya, rukun negara boleh disimpulkan sebagai teras panduan rakyat Malaysia dalam hidup bernegara yang terdiri daripada 5 prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kita akan menelusuri satu demi satu prinsip rukun negara ini dan kita akan kaitkannya dengan prinsip perpaduan sehinggalah ianya berperanan penting dalam membawa kejayaan dan kestabilan rakyat keseluruhannya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan membawa maksud penggabungan persesuaian atau kecocokan. Definisi ini sangat sinonim dengan unsur perpaduan yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, di Malaysia, kebebasan beragama dijamin di bawah perkara 11, Perlembagaan Persekutuan, di mana ia menetapkan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Ini amat bertepatan dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Saya yakin soal diskriminasi dan isu-isu sensitif berkaitan kaum dan agama tidak akan timbul. Bagaimana prinsip rukun negara yang pertama ini bertepatan dengan prinsip perpaduan? Jawapannya cukup mudah. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan anutan agama. Jangan dinodai kepelbagaian dan penuh variasi ini dengan kejelekaan ciptaan kita sendiri. Sebaliknya, marilah kita meneruskan keharmonian ini dengan mengamal ajaran agama masing-masing, saling menghormati penganut yang lain serta kunjung mengunjungi semasa musim perayaan keagamaan melalui konsep rumah terbuka. Ini amat bertepatan dengan konsep Malaysia Madani. Yang pertama ialah kemampanan, iaitu akan terhasillah kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik. Hadirin hadirat sekalian, prinsip kedua yakni kesetiaan kepada raja dan negara, bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpahkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara. Betapa baginda menjadi lambang kepada perpaduan negara kita. Kerana sekian banyak kemelut yang melanda di negara kita, baginda mampu mencari solusi terbaik demi kebaikan negara kita.
Perbezaan ideologi politik sebagai contoh tertolak dengan sendirinya di tepian pantai nan indah. Tatkala baginda bersuara demi melihat wujudnya perpaduan kaum semata-mata untuk negara tercinta dan kestabilan rakyat. Hadirin dan hadirat sekalian, prinsip rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang membawa maksud setiap warga negara Malaysia sangat dituntut agar patuh akan perlembagaan untuk undang-undang tertinggi negara supaya negara aman dan damai. Perkara 8/1 jelas menerangkan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Hadirin hadirat sekalian, ingin saya perjelaskan tentang prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan itu sendiri membawa maksud kekuasaan yang tertinggi. Namun, dengan adanya prinsip kedaulatan undang-undang ini, apa juga tindakan kita adalah dalam lingkungan dan batasan undang-undang yang telah diterima pakai semua. Hadirin dan hadirat sekalian, prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan membawa maksud yang sungguh mendalam, iaitu rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Dalam konsep Malaysia Madani, prinsip rukun negara yang kelima ini jelas terpancar dalam prinsip hormat dan ihsan yang masing-masing membawa konotasi maruah, adab serta belas kasihan. Hadirin hadirat sekalian, prinsip rukun negara, prinsip perpaduan, konsep Malaysia Madani, kejayaan serta kestabilan rakyat berpisah tidak. Sebagai contoh, menurut laporan berita harian online, indeks perpaduan kaum meningkat kepada 0.62 tahun lalu. Menurut apa itu lagi, Malaysia berjaya menarik pelaburan ringgit Malaysia 71.4 bilion suku pertama pada tahun 2023. Ia satu kejayaan besar buat negara, hasil daripada amalan perpaduan kita semua. Hadirin dan hadirat sekalian, prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan membawa maksud yang sungguh mendalam, iaitu rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Sebelum tirai dilabuhkan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan peribahasa ini. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana wafakat. Ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.